Hey guys, so hari ni kita akan belajar bab 3. Okay, the first subtopic adalah jisim atom relatif dan jisim molekul relatif. Now, I know some of you mungkin sudah ikut kelas Cikgu Nufa, but for those yang mungkin belum berkesempatan, so please have a look. Okay, this is a very simple subtopic, so should be senang lah, faham? Okay, so let's have a look. Okay, jisim atom relatif. Apa tu jisim atom relatif? Now, perkataan relatif itu sendiri actually bagi hint lah. Okay, actually benda ni adalah perbandingan jisim atom suatu unsur dengan jisim atom suatu unsur yang lain. Which means kita ada unsur piawai. Okay, so mula-mula dulu kita gunakan unsur hidrogen. One of the reason kita pilih unsur hidrogen sebab unsur hidrogen tu adalah yang paling ringan. Okay, so macam mana benda ni berfungsi? So let's say kita mau timbang satu atom karbon. Okay, and then kita gunakan atom hidrogen tu sebagai piawai. So kita tambahlah, letaklah seberapa banyak hidrogen yang kita perlu sampai benda ni seimbang. So di sini kita boleh nampak satu atom karbon nisbah dia 12 atom hidrogen. Which means jisim atom relatif untuk karbon adalah 12. Okay. But then muncul masalah. Okay, bila kita gunakan hidrogen, masalah first dia adalah mahal. Okay, and then dia sukar dikendalikan sebab dia dalam bentuk gas, and the worst part adalah dia mudah terbakar. It's very flammable. So that's why kita tukar kepada unsur piawai yang lain. So sekarang kita gunakan takrifan ini. Jisim atom relatif ni ditakrifkan sebagai jisim purata satu atom unsur jika dibandingkan dengan 1/12 kali jisim atom karbon 12. Now, it might seem confusing. So kita tengok dulu jisim atom relatif di bawah ni. Okay, ini dia punya persamaan. Okay, jisim purata satu atom unsur dibahagi dengan 1/12 jisim atom karbon 12. So di sini 12 which means dia satu je lah. So not much of a problem. Cuma dia takrifan sahaja. Okay, so kenapa kita pilih karbon 12? So dia mudah dikendalikan sebab dia berada dalam pepecah dalam suhu bilik. Okay, and another one Madam lupa tulis sini sebab dia murah. Okay, benda ni murah. Banding dengan hidrogen, karbon ni sangat murah lah. Okay, and the main thing sini. Jisim atom relatif dia tepat 12.0. Okay, kalau macam hidrogen, jisim atom relatif dia adalah 1.08. Right, so agak signifikan di situlah. This one exactly 12.00. Okay, so that's why kita guna. Sorry, tulisan buruk. Okay, so macam mana kita guna formula ni? Okay, so untuk satu atom helium, kita dapati dia memerlukan 4 unit. Apa 4 unit ni? Maksud dia di sini, okay, 4 unit di situ maksud dia adalah 4. Okay, bahagi 1/12 darab 12. Okay, so bila kita potong, it's still 4. Okay, so ini cuma takrifan lah, tapi kamu kena faham. Okay, so bila kita nampak perkataan relatif, itu maksud dia jisim ini tiada unit. So kita cuma membandingkan. Okay, so for example di sini ini adalah soalan daripada buku teks lah. Satu atom magnesium adalah 2 kali lebih berat berbanding satu atom karbon 12. So macam mana kamu buat? Kamu pandaikan buat nisbah. Okay, so satu atom magnesium adalah 2 kali ganda lebih berat berbanding satu atom karbon. So kita tahu jisim atom relatif untuk karbon adalah 12. Jadi bila kita darab, kita akan dapat 24. Okay, tiada unit A. This one is a reminder. Okay, so it's as simple as that. Itu adalah jisim atom relatif. Okay, dia untuk setiap atom tertentu. Tapi macam mana pula untuk jisim molekul relatif? It's actually the same. Cuma this one hanya untuk molekul. Okay, so macam mana kita cari jisim molekul relatif? Kita jumlahkan, kita tambah saja semua. So for example di sini kita ada satu molekul air. Okay, formula untuk air adalah H2O, dihydrogen monoxide. So
Jisim atom relatif untuk hidrogen adalah 1. So, since dia ada 2, kita darab dengan 1. Jisim atom relatif untuk oksigen adalah 16. So, total adalah 18. So, this one, I cannot say tidak perlu hafal, okay, di jisim atom relatif. But, benda ni diberi dalam soalan. Okay, dalam buku teks kamu ada dalam muka surat 276. Ada kan buku teks digital. Okay, another contoh di sini adalah cari jisim molekul relatif bagi glukosa C6H12 O6 pula. O6. Right, so kamu just letak berapa jumlah untuk setiap atom dan kamu darabkan dengan jisim atom relatif. And then kamu sum everything up and you will get this one. Easy, right? Benda ni sangat senang. So, mari kita tengok satu contoh. This again adalah contoh dalam buku teks. I think kamu boleh cari yang lain. But I will show you this one. Okay, so untuk benda yang ada dalam kurungan ni, macam maths lah. Kamu buat macam maths, alright? Kamu untuk cari jisim molekul. This is bukan jisim molekul relatif, okay? Sorry, this one adalah jisim formula relatif. Kalau dia melibatkan ion, like this one, ion, itu adalah jisim formula relatif. Kalau macam yang di atas ni, okay, gas hidrogen itu molekul, so itu jisim molekul relatif. It's the same thing, cuma nama dia berbeza. Right, so untuk cari jisim formula relatif untuk zinc hydroxide, okay, tengoklah, kita ada satu zinc. So, zinc berapa? Tengok. 65, sorry. 65 darab dengan 1 tambah dengan, okay, since kita ada 2 OH situ, so letaklah kurungan depan. Kurungan, number di depan kurungan, lol. Right, so 16 darab 1. Tak payah darab 1 situ. Tambah 1 je lah. Okay, so 65 tambah dengan 34. So, kamu akan dapat 99. So, ini adalah jisim formula relatif untuk zinc hydroxide. Now, kalau kamu mau buat latihan ni, kamu boleh pause the video and try to answer it. Ataupun nanti you can just refer to the PDF that I will upload. Right? So, ini the next question. Uji kendiri 3.1. Again, daripada buku teks. Okay, hang on. Okay, so this one dia minta perbandingan. Berapakah bilangan atom lithium yang diperlukan bagi menyamai jisim bagi satu atom krypton? So, dia minta lithium and krypton. Okay, di sini madam sudah bagi. So, untuk buat benda ni, kamu kena tengok dulu siapa yang besar, siapa yang kecil. Since lithium yang kecil, so which means kita ada perkali lah. Madam letak X di sini. Okay, krypton. So, untuk cari benda ni, kita tukarkan jisim atom relatif dia. 84. Li itu 7, sorry. Okay, 7X. So, bila kita kasih pindah, 84 bahagi 7. Aduh, tulisan cakar babi. Sorry. Okay, so X di situ adalah 12. Maksud dia lithium, krypton adalah 12 kali ganda lebih berat berbanding lithium. Okay, so kamu boleh buat sendiri yang B. Okay, last but not least, this one. Okay, hitungkan jisim molekul relatif ataupun jisim formula relatif. So, notice satu molekul, satu formula. So, formula relatif hanya untuk magnesium nitrat lah. Okay, yang 3 ni lagi adalah jisim molekul relatif sebab dia berada dalam keadaan molekul. Okay, so, again, kalau kamu mau jawab di sini, kamu boleh pause the video and buat.
Kalau tidak, you can look at the PDF yang Madam akan upload. Right, so that's the only thing yang kita akan belajar hari ini. So if you have any question, tolong tanya. I will upload another video in a short while. Right, thank you.